Assalamualaikum, salam sejahtera, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju dan salam #09educators. Bersua lagi dalam eCuping Valley National Education Colloquium Perlis 2021 atau eCVNEC Perlis 2021. Tuan-tuan puan-puan, kini berbaki 2 orang lagi pembentang yang akan melabuhkan tirai eCVNEC Perlis 2021 pada hari terakhir ini. Mereka yang dimaksudkan ialah Cikgu Nur Tasniah binti Bahauddin dari SMK Tengku Sulaiman Perlis dan Cikgu Muhammad Nazri bin Baharin dari Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pembentang jemputan kita pada hari terakhir ini ibarat kata sudu-sudu di tepi jalan, dipanjat kena durinya, disinggung kena rebasnya, ditakek kena getahnya. Bidalan Melayu itu tadi jelas menggambarkan bahawa Cikgu Hairil Azmir bin Ahmad merupakan seorang guru yang sangat komited dalam kerjayanya serta tidak berkira keringat dan bakti ketika menjalankan tugas. Beliau merupakan guru cemerlang PSV di SMK Agama Perempuan Kanga Perlis yang saban tahun pasti dinobatkan dengan pelbagai anugerah Persis Bintang Popular. Cikgu Hairil juga pernah dinobatkan sebagai Guru Popular GPS Bestari 2018 di samping anugerah-anugerah lain seperti Anugerah Guru Inovatif Perlis 2021, Anugerah Guru Inspirasi McDonald 2020 dan juga Anugerah Guru Inovatif Kebangsaan pada tahun 2019. Baiklah, usah membazir barang sedetik, sama-sama kita saksikan Cikgu Hairil Azmir yang akan berkongsi ilmu berkaitan inovasi dalam pendidikan. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hairil Azmir bin Ahmad dari SMK Agama Perempuan Alawiyah Kangar. Okey, bahagian saya hari ini ialah saya akan berkongsi tentang inovasi saya yang saya buat untuk anak-anak murid saya, untuk sekolah saya lah. Saya guru option pendidikan seni visual dan apa yang saya inovasikan pun tentang pendidikan seni visual lah. Semoga perkongsian saya ini boleh memberi inspirasi kepada semua, insya-Allah. Okey, saya mulakan slide saya hari ini ialah dengan tema inilah. Satu watak yang tidak asing lagi, iaitu Nobita dan Doraemon. Kita tengok di sinilah. Okey, bila kita sebut tentang inovasi, lebih kita mudah nak faham kalau kita tengok cerita Doraemon dengan Nobita ni. Nobita itu adalah simbol kepada masalah dunia. Doraemon pula adalah simbol kepada inovasi dunia lah. Okey, cuma bila cerita kartun ni dia lebih kepada fantasi lah. Tetapi kita boleh ambil pengajaran daripada cerita ini. Setiap masalah itu menghasilkan satu inovasi. Okey, kita pergi kepada inovasi saya yang pertama. Okey, apabila saya mengajar seni ni dan saya telah dilantik menjadi ketua panitia seni visual, jadi guru-guru yang mengajar pendidikan seni visual itu sendiri, guru tu kadang-kadang datang daripada bukan option. Mereka tidak tahu nak mengajar, terutama bab kemahiran melukis, mewarna, membentuk arca. Jadi mereka boleh ajar, tetapi disebabkan mereka bukan option, mereka tidak dapat pendedahan secara rasmi. Jadi mereka ada masalah lah. Jadi masalah ini mencetuskan satu inovasi, iaitu saya ciptakan RPH yang ada gambar tutorial.
Selalu kita tengok RPH tu rancangan mengajar tidak ada gambar, dia hanya adalah perkataan-perkataan ringkasan. Okey, tetapi untuk memudahkan guru-guru yang buka option ni, jadi saya buat RPH, setiap tajuk itu ada gambar tutorial. Jadi senanglah kalau andai kata guru-guru buka option dapat kena mengajar pendidikan seni visual sekolah menengah ni, mereka ambil RPH saya ni, mereka boleh belajar dengan tutorial yang adalah step by step itu. Okey, saya namakan inovasi ini ialah ragam. Okey, RPH ada gambar tutorial. Okey, ini rupa bentuk RPH saya. Sebelum kita datang dulu diperkenalkan sekarang dengan eRPH ni, saya dah lama dah mula RPH digital ni, saya dah mula 8 tahun dahulu. Cuma pada waktu tu kita ikutlah arahan pengetua. Pengetua minta kita dalam bentuk manual, kita kena printkan lah. Cuma sekarang ni dah alhamdulillah dah ada eRPH, kita jalan terus sahaja. Okey, kita ikut perkembangan semasa. Okey, saya boleh highlight dekat sinilah. Yang ini RPH saya ni, inovasi saya ni tidak ada pada RPH yang lain lah. Maksud dia ada langkah demi langkah. Jadi andai kata guru tu dapat je tajuk tu, sekurang-kurangnya boleh ikut step by step yang telah saya tunjuk ini. Jadi guru boleh tunjuk pada murid, dan murid dapat tangkap sikit, guru boleh memantau step by step tersebut. Okey, tips daripada saya, bila kita nak berinovasi, kita pastikan inovasi kita tu membantu, memudahkan, tidak menyusahkan. Ada saya tengok kawan-kawan berinovasi, alhamdulillah bagus, berinovasi ni bagus. Tetapi kadang-kadang daripada sepatutnya kita faham benda tu dengan lebih ringkas, dengan lebih senang, tapi dengan inovasi kita tu jadi lebih susah pula. Jadi tips daripada saya, mudahkan. Bila kita mudahkan tu, insya-Allah inovasi kita tu akan mudah diikutilah. Alright. Okey, yang kedua. Okey, masalah yang kedua, murid yang ambil seni, ini masalah yang paling besarlah, mereka tidak pandai lukis. Kan? Mereka apabila saya tanya, siapa yang tak pandai lukis, berjujur dengan cikgu, angkat tangan. Hampir 90% akan angkat tangan, saya tidak pandai lukis, saya tak pandai lukis. Jadi apakah inovasi yang saya boleh memandu, guide mereka supaya mereka boleh melukis dengan mudah? Jadi tercetuslah lapisan unsur seni, ataupun saya namakan I love seni. Saya sekarang orang sebut I love you kan. Kita buat I love seni. Love tu apa? Lapisan unsur seni. Unsur ada 6. Bila kita nak melukis, kita jangan abaikan ada 6 unsur seni: garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Tapi bila saya terang secara orang kata apa, bila kita mengajar terus, mereka tidak faham juga. Kan? Bila mereka lukis, mereka masih kekal dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi dengan inovasi I love seni ni, sekurang-kurangnya mereka dapat faham step by step nak melukis dengan mudah dan baik. Okey, kita tonton video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah Kangan Perlis. Pada hari ini kami akan menerangkan tentang unsur seni dalam sesuatu karya. Unsur seni terbagi kepada 6. Yang pertama, garisan. Yang kedua, rupa. Yang ketiga, bentuk. Yang keempat, jalinan. Yang kelima, warna. Dan yang terakhir, ruang. Inilah unsur seni, hasil unsur seni yang terjadi. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya tips yang saya boleh kongsikan di sini ialah
Bila kita nak buat inovasi, pastikan impak dia tu impak yang tinggi, berkesan. Kita kadang-kadang kita fikir terlalu tinggi sampai kita rasa macam susah nak buat inovasi. Sebenarnya senang saja buat inovasi, cikgu. Inovasi PDPR ni, inovasi mengajar ni tak sesusah buat inovasi untuk negara. Kita buat inovasi PDPR ni yang kalau boleh dekat dengan budak tu. Maksud dia kita tahu kelemahan mereka, kita cuba analisis kelemahan mereka dan kita tengok apa benda alat-alat di sekeliling kita yang boleh membantu mereka lah. Macam menyediakan bahan bantuan mengajar. Jadi dengan tips yang kedua ni, kita kena letak berkesan lah. Pastikan inovasi kita tu berkesan. Dan tidak ada masalah, cikgu. Kalau tak berkesan pun tidak ada masalah. Sebab inovasi ni dia akan sentiasa boleh ditambah baik dari masa ke semasa. Okey. Seterusnya, masalah yang ketiga, iaitu murid tidak faham komposisi. Yang ini bila dah pandai melukis pula, bagus dah. Tapi bila keluar kehendak soalan yang minta gubahan fikiran, menggambar, murid ni selalu markah kurang dari segi komposisi. Dari segi pemarkahan lah, tapi dari segi kefahaman pula, bila kita berkarya, perkara yang perlu kita titik berat ialah komposisi. Bila saya terang pada murid-murid, murid-murid tanya, cikgu saya buat yang cikgu minta tapi tak dapat markah tinggi pun, cikgu nilai macam mana? Lepas tu saya cakap, cikgu tengok komposisi kamu. Kalau komposisi itu kurang, maka kuranglah markah. Tak faham. Jadi tercetuslah satu lagi inovasi. Okey, inovasi apa? Yang ini saya panggil mini diorama art. Satu kotak yang ada semua ikut kehendak soalan, ataupun nama pendeknya kotak minda. Okey. Bila kita tengok kat sini, yang diminta, apakah watak utama yang diminta dalam karya? Harimau. Okey, mari kita ambil harimau. Okey, ini adalah contoh harimau yang kita boleh guna untuk masukkan dalam kotak minda kita. Okay. Jadi bayangkanlah, kita dah dapat dah bayangan harimau kat sini. Okey, kemudian watak kedua, ular. Okey, very good. Okey, ular yang sedang apa? Melingkar ke melilit? Melilit. Okey, sedang melilit di dahan. Okey, ini contoh gambar yang kita boleh gunakan masuk dalam kotak minda juga, ular. Okey, kita masukkan dalam kotak minda ni. Okey. Kemudian lagi satu ialah latar belakang. Okey, apakah situasi latar belakang yang diminta? Hutan. Okey, hutan belantara. Okey, hutan tebal. Okey, ini contoh gambar hutan. Okey, kita juga boleh masukkan dalam kotak minda kita. Okey. So, inilah hasil karya yang menggambarkan kehendak soalan. Tapi kalau kamu tengok di sini, ada nampak yang pelik tak? Yang kita boleh baiki lagi. Harimau tu kenapa? Dia terbalik. Dia patutnya dia duduk belah yang ular tu duduk tengok. Okey, maksudnya harimau dengan ular tu macam tak berapa logik lah. Okey, melalui kotak minda ni kita boleh main permainan komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi ni sebenarnya kita boleh gubah dia. Nak letak di kiri ke, nak letak di kanan ke, di depan ke, di belakang ke. Okey. Inilah permainan komposisi. Maksudnya kamu dah faham tentang apa itu komposisi secara tak langsung lah. Okey. Kalau macam ni, okey ke tak? Okey. Perfect 10 lah. Okey.
Okey, dekat sini pula kalau tengok kotak minda saya berevolusi lah. Sebab sekarang kita belajar secara digital, saya tidak boleh guna kotak minda tu sebagai pendekatan yang sekarang ni. Saya minta bantuan dengan aplikasi dia panggil eBSpain. Nampak tadi ya? Dengan eBSpain tu lebih cepatlah berbanding dengan kotak minda tadi. Itu inovasi yang kedua tu, inovasi kotak minda 2.0. Jadi maksudnya bila cikgu ada lagi upgrade lagi, cikgu boleh letak nama inovasi tu naik lagi kan. Macam sekarang kan kita tengok IR 4.0 kan. Zaman revolusi industri 4.0. Macam itulah. Kita boleh upgrade lagi inovasi kita cikgu. Kita jangan berpuas hati dengan apa yang ada. Okey, tips yang ketiga mestilah relevan. Macam tadilah saya upgrade ikut perkembangan semasa lah. Kita boleh inovasi. Kadang-kadang kaedah tradisional itu ataupun kaedah manual itu lebih berkesan. Jadi kita guna kaedah manual. Kadang-kadang kita kena guna kaedah digital. Jadi tips yang ketiga inovasi saya ialah mestilah relevan kan. Okey, kalau kita buat secanggih teknologi yang canggih pun tiba-tiba murid kita tidak ada internet kat rumah. Jadi cikgu pun melengung, murid pun melengung kat rumah kan. Jadi itulah orang kata apa? Kita mestilah sesuai ikut keadaan lah, relevan ya. Okey, masalah yang keempat. Okey, banyak masalah cikgu. Memang Nobita memang mencipta masalah. So bila kita mengajar, lagi banyak masalah akan timbul cikgu. Saya yakin semua cikgu menghadapi masalah yang banyak di ketika PDP lah. Okey, masalah seterusnya, murid tak faham bila masuk tajuk reka bentuk, seni bina, hiasan dalaman, landscape dan sebagainya. Murid tidak faham tentang konsep tu sendiri. Apa yang saya dapatan saya tu, mereka hanya faham macam menghafal saja. Oh, konsep ini, konsep Inggeris, konsep Jepun, konsep apa Nusantara dan sebagainya. Tapi mereka cuma hafal je elemen-elemen tersebut. Memang bila keluar soalan mereka boleh jawab dengan baik, tapi mereka tidak faham. Jadi tercetuslah inovasi yang seterusnya. Jom ke rumah cikgu. Saya namakan inovasi ini ialah rumahku syurgaku. Waktu saya nak buat rumah ni, saya terlintas alangkah baiknya kalau saya boleh buat rumah yang mereka boleh faham tentang konsep seni bina, yang mereka boleh faham tentang aplikasi plan, bangunan. Mereka dah belajar macam mana nak buat plan, tapi mereka tak dapat tengok yang real punya. Jadi saya jadikan rumah saya itu ada plan, ada bangunan, ada model, dan mereka boleh datang dan mereka ada modul untuk menjawab soalan dan memahami tentang seni bina, hiasan dalaman dan landscape itu sendirilah. Okey. Inilah rumah saya yang sekarang ni. Alhamdulillah, Allah bagi satu biji rumah. Okey, di tepi bendang macam ni. Anak-anak murid memang sebelum PKP saya menjemput mereka datang ke rumah untuk belajar ni. Memang mereka wajib datang. Tapi selepas PKP ni saya telah berevolusi lagi. Menggunakan VR, virtual reality. Mereka boleh beli VR tu. Harga dia RM10 saja, di DIY ada, di Shopee ada. Mereka boleh beli, mereka boleh masuk rumah saya dan belajar seperti biasa, cuma secara digital. Jadi rumahku syurgaku ini adalah inovasi untuk memudahkan murid kan. Cikgu-cikgu boleh fikir tak, kalau cikgu belajar ada objek tu di depan mata, cikgu boleh masuk dalam objek tu, dalam bahan bantuan mengajar tu sendiri kan. Jadi itu bagi saya satu, sebab zaman saya tak dapat macam ni. So saya nak anak-anak murid saya dapat benda ni kan. Jadi kesan dia, saya tengok murid-murid mula mereka mengaplikasilah hiasan dalaman di rumah mereka sendiri dengan modal yang ada. Okey. Hai semua. Assalamualaikum. Saya Cikgu Hairi Azmi bin Ahmad. Hari ini saya nak kongsi tentang inovasi saya. Saya telah mencipta sebuah rumah untuk anak-anak murid saya belajar tentang dunia reka bentuk rumah kediaman.
dan saya menjemput pelajar-pelajar saya datang ke rumah untuk belajar tentang konsep, tentang pengudaraan, pencahayaan, keselamatan, macam mana kita nak bina sebuah rumah yang menjadi idaman semua insan. Jadi dalam silibus tingkatan 2 dan 3 dan 4 dan 5 kami ada belajar tentang dunia reka bentuk. Jadi saya harap pelajar-pelajar ini dapat belajar sesuatu daripada pembinaan rumah impian saya. Jadi selamat datang ke rumah saya dan selamat datang juga ke rumah cikgu, dan cubalah selesaikan masalah-masalah cikgu ini. Okey, tolong datang ke rumah cikgu. Assalamualaikum. Saya Alia, ni Azharina dan ni Lubna. Kami bertiga dijemput oleh Cikgu Hairil untuk belajar tentang reka bentuk rumah kediaman. Jadi sekarang kami berada di hadapan rumah Cikgu Hairil. Okey. So tips yang keempat ialah mesti mesra pengguna lah. Penggunaan tu. Murid kita senang nak guna. Kalau kita cipta untuk kita, kita pun senang nak guna inovasi kita. Itulah kadang-kadang saya lihat inovasi yang kita buat ni okey, baik, tapi kita susah nak guna, nak aplikasi. Kalau boleh kita cipta sesuatu yang mesra pengguna dan kita boleh kongsi dengan kawan-kawan kita guna, kan? Murid sekolah lain pun boleh datang ke rumah saya untuk belajar tentang reka bentuk ini. Jadi tips yang keempat, mesra pengguna. Okey, masalah yang seterusnya. Sekarang ni kita tengah dilanda pandemik COVID-19 ni kan. Kita sebagai cikgu memang semua ada masalah ni, masalah sejagat, masalah dunia ni. Semua cikgu bermasalah sebab kita tak boleh bersemuka. So PDP secara online. So pada mulanya saya mengajar guna Google Meet yang biasa tu. Kadang-kadang PDP saya banyak mengaplikasikan video, video tutorial kan, video apa tu, macam simulasi dan sebagainya. Tapi disebabkan kena online, jadi bila kita kongsi dalam Google Meet, kalau cikgu perasan, suara tidak akan keluar. Jadi itu masalah paling ketara lah kan. Kita nak kongsi video kalau tidak ada suara, macam tengok orang tidak bercakap lah kan. Macam tu lah kan. Tak sempurna lah dia punya penyampaian tu. Jadi apa yang saya buat ialah PDP rumah on, ataupun saya namakan Pro, dengan bantuan OBS. Jadi dengan bantuan OBS ni, Open Broadcaster Software. Okey, jadi kita dapat menyampaikan, terutama cikgu seni lah, nak melukis, nak tayang video, nak tayang PowerPoint lagi, nak tengok feedback Google Meet daripada murid-murid. Okey, kita boleh guna semua ini. Tetapi saya cuba set up kan mini studio di rumah. Sekarang alhamdulillah setiap sekolah saya tengok dah ada studio-studio. Namun kita tak dapat pergi sekolah. Jadi alangkah baiknya ada satu mini studio di rumah kita masing-masing. Saya memang menyeru cikgu-cikgu supaya kita set upkan mini studio kita dekat rumah. Kita tidak tahu lagi bila lagi kita akan bersemuka. Jadi cikgu lambat atau cepat, cikgu mulakan sedikit demi sedikit mengumpul gadget-gadget mini studio untuk kita set up mini studio di rumah. Ataupun nama inovasi saya ni PDP Rumah On, PDP Pro. Okey. Kekal bersama Buletin Didik. Tengok Ketika murid sekolah rendah sudah memulakan sesi persekolahan secara bersemuka, pelajar bagi sekolah menengah pula hanya akan kembali ke sekolah pada bulan depan. Melangkaui era teknologi masa kini, golongan pendidik rata-ratanya sudah mahir menguasai pelbagai platform media termasuk perisian penyiaran dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Tidak terkecuali guru pendidikan seni visual yang sebelum ini sinonim dengan sentuhan secara manual dan bersemuka, turut membawa pelajarnya meneroka hamparan teknologi agar PDPR tidak membosankan dan pelajarnya tidak keciciran.
Tampil dengan cara berbeza untuk mengajar, Cikgu Khairil Azmi Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah di Kangar ini memilih kaedah live streaming atau perisian terbuka penyiar OBS untuk melaksanakan PDBR berbanding Google Meet. Katanya kaedah OBS itu lebih berinteraktif dan santai serta berjaya memikat pelajarnya menyertai kelas secara dalam talian. Okey, itulah cara saya lah mencuba mengatasi masalah PDP online kan. Jadi hasil daripada itu juga saya mencetuskan itu channel saya sendiri. Saya mencetuskan channel saya sendiri supaya murid-murid yang tidak dapat hadir ketika PDPR berjalan, mereka dapat akses di channel saya iaitu Khairil Azmi Tube. Semua kelas saya itu telah dirakam dan diupload ke YouTube, dan saya cadang pada cikgu-cikgu juga adakan channel YouTube sendirilah supaya murid-murid untuk mengatasi masalah murid-murid yang tak dapat hadir ketika itu, ada masalah internet, masalah gadget, berkongsi gadget yang sama kan, satu family tak sempat nak tonton. Jadi cikgu-cikgu boleh guna cara inovasi saya ini, iaitu menghasilkan channel cikgu sendiri. Cikgu uploadlah video-video PDP cikgu ke YouTube kan. Dengan ini insya-Allah memudahkan murid-murid boleh akses kelas cikgu bila-bila mereka ada kemampuan, insya-Allah. Okey, tips saya yang keempat ialah lestarilah. Maksud dia kita buat satu inovasi yang kita boleh teruskan dengan inovasi tu. Maksud dia kita boleh guna inovasi ni sepanjang zaman, mengikut zaman, kita boleh guna lagi dan lagi. Saya tengah usahakan di channel saya tu supaya semua tajuk telah di YouTube-kan. Semua tajuk yang ada dalam pendidikan seni visual KSSM telah di YouTube-kan. Dan saya memang menjemput cikgu-cikgu seni di negeri Perlis ni untuk mereka datang merakam di rumah saya. Kita agih-agihkan tugas, membahagi-bagikan tajuk, dan mereka menyampaikan dalam bentuk rakaman dan kita upload ke seluruh Malaysia. Kalau seluruh dunia nak tengok pun tidak ada masalah, tapi versi bahasa Melayu lah. Okey, so lestari. Okey, masalah yang seterusnya, one stop bahan digital seni. Bila kita dah bermain dengan digital kan, kalau kita tengok di WhatsApp, di Telegram, bila kita share bahan-bahan, berterabur bahan. Kita nak cari balik pun susah, murid kita pun nak cari balik pun susah. Kalau di WhatsApp, di Telegram tu kena scroll kan. Kita boleh juga buka dekat dokumen kan. Jadi sangat-sangat orang kata apa, complicated lah. Terutama bila kita tengok pula daripada telefon dengan skrin yang kecil dan sebagainya. Nak cari bahan tu pula kan. Kalau kita mengajar tu daripada Januari, nak cari bahan tu di bulan Disember dah kena scroll berapa panjang dah kan. Jadi ada masalah one stop bahan digital seni lah. Jadi apa yang saya inovasikan ialah di sini saya tercetus pula idea kad digital seni ataupun smart card. SM Art Card, smart card. Jadi di situ setiap murid dia ada kad kan. Kita pun ada kad. So alangkah baiknya kalau kad kita tu dapat memiliki semua bahan-bahan digital. Bukan setakat seni saja kita boleh simpan, semua subjek kita boleh simpan. Jadi kalau ada semua bahan tu telah disediakan dalam bentuk kad, jadi alangkah baiknya murid itu boleh akses online ataupun offline. Mereka boleh buka bila-bila masa yang disuruh oleh guru ataupun mereka nak buat ulang kaji dan sebagainya. Okey, kita tengok sini. Gunakan QR code. Pintar QR saya code lah. Boleh akses juga. Satu masalah QR code hanya boleh akses pada satu generate kod sahaja. Bila kita print QR code satu pattern tu, dia akan dapat pergi satu akses saja. NFC tak, NFC kita boleh akses ke mana sahaja yang kita nak tentukan. Ya, saya masih fokus pada objektif saya iaitu pembelajaran kendiri murid-murid seni. Okey, jadi saya akan tunjukkan contoh. Okey, kita buka paparan. Okey, ini apa yang ada di phone saya lah sekarang ni. Okey, saya tunjukkan. Okey, dekat kad sini kita yang saya kata kad ini ada teknologi NFC. Okey, saya onkan NFC di phone saya. Okey, biasanya sekarang ni setiap phone dah ada NFC lah.
iaitu kalau kita tengok dekat sini NFC ni yang ini NFC. iPhone ada, Android pun ada, dan phone-phone yang biasa pun sekarang sudah ada. Cuma phone yang 5 tahun ke belakang memang minta maaf lah tidak ada. Tapi insya-Allah sekarang semua setiap kita dah mula membeli phone lah, sekurang-kurang satu keluarga satu phone. So insya-Allah ada NFC, boleh akses perkara ini. Okey, saya tunjuk ini phone dan ini kad yang ada ni, kad ada. Okey, saya cuma sentuhkan kepada kepada phone tadi. Nampak tak dia ada keluar tu satu link. So apa yang saya tunjuk ini ialah ini saya settingkan kad ini pergi kepada buku teks digital. Okey, saya tunjuk contoh. Kata saya buka tingkatan 2 punya buku teks lah. Jadi murid-murid mendengar ada kad ni, mereka boleh akses, kalau mereka ada internet, mereka boleh akses buku teks digital secara internet lah. Tapi kalau tidak ada, ingat tak tadi saya telah Okey. Itulah sedikitlah saya kongsi. Banyak lagi fungsi kad tu, tetapi orang kata apa, cukuplah hari untuk mencetuskan inspirasi pada cikgu-cikgu semua. Dan tips saya yang keenam ialah mampu milik. Mampu milik ni maksud dia kita ciptalah satu inovasi yang semua orang boleh pakai. Kalau macam sasaran saya untuk murid-murid seni, semua murid-murid seni boleh guna, semua cikgu-cikgu seni boleh guna. Jadi lebih baiklah ada setengah kita cipta, kita macam melibatkan robotik ke, melibatkan application ke yang orang kata boleh dibeli ataupun kalau boleh bagi free lagi cantik lah kan. Tapi kalau nak dijual pula dengan harga yang murah, harga yang berpatutan kan. Jadi kalau tips yang keenam ni cikgu dapat cipta, memang cikgu akan tengok inovasi cikgu akan digunakan setiap kali diperlukannya. Macam itulah. Semua orang boleh pakai, mampu milik. So itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Okey, apabila ada masalah sebagai innovator, cikgu yang terlibat dengan inovasi, yang ingin menjadi innovator, anggaplah masalah itu dia punya formula dia masalah sama dengan inovasi. Yang penting think positif, do positif, insya-Allah impact pun positif kan. Tapi elakkan daripada positif COVID-19 lah. Yang tu kita minta jauh-jauh lah, sejauh-jauh insya-Allah. Sekian, terima kasih daripada saya Cikgu Hairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.